Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Babu fadlil yaumil jum'ati wa ma yata'allaku biha. Bab berkenaan dengan kelebihan hari Jumaat dan perkara yang berkaitan dengan hari Jumaat. Hari Jumaat merupakan penghulu sekalian hari yang di dalam Islam. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini, yakni bumi dan langit, dan banyak lagi peristiwa besar berlaku pada hari Jumaat. Oleh itu segala amalan baik yang dilakukan oleh seseorang pada hari Jumaat akan diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan satu waktu yang paling afdal untuk berdoa pada hari Jumaat. Oleh itu hendaklah kita memperbanyakkan doa pada hari Jumaat dan malamnya. Dan saat yang sangat dimustajabkan doa itu menjadi rahsia. Jadi terpulanglah kepada seseorang untuk dia bersungguh mencari waktu yang disebut itu. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajat dari limpah kurniaan Allah, serta ingatlah akan Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu berjaya di dalam kehidupan kamu di dunia dan di akhirat. Hari Jumaat merupakan hari yang terbaik di dalam seminggu, penghulu segala hari. Dan tak salah kita bekerja hari Jumaat. Yang salahnya tak sembahyang Jumaat. Sebab tu Tuhan kata, selepas sembahyang terpulanglah kepada kamu untuk menjalankan urusan kehidupan kamu. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan hari Jumaat ini terlalu banyak. Antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmal jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Rawahul Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, sebaik-baik hari yang terbit matahari ialah hari Jumaat. Kerana pada hari Jumaat Allah telah mencipta Adam alaihissalam. Pada hari Jumaat juga Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam syurga. Pada hari Jumaat juga Nabi Adam dikeluarkan dari syurga dan dihantar ke dunia. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita berkenaan dengan peristiwa yang pernah berlaku pada hari Jumaat.
Antaranya ialah Allah mencipta Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah makhluk yang dipilih untuk memakmurkan bumi. Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia untuk menjadi khalifah. Dan Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Kita semua adalah keturunan Adam alaihissalam. Sebab itu Nabi pernah sebut, Nabi kata, kullukum min Adam wa Adamu min turab, la fadla al-arabiyyun ala al-ajami illa bittaqwa. Kamu semua berasal daripada Adam, dan Adam itu dicipta daripada tanah. Tidak ada lebihnya orang Arab kalau nak banding dengan orang yang bukan Arab. Yang menentukan kemuliaan seseorang ialah berdasarkan ketakwaannya. Jadi Adam adalah manusia yang pertama dipilih untuk mendiami dunia ini. Dan Nabi Adam dicipta pada hari Jumaat, dimasukkan ke dalam syurga pada hari Jumaat, dikeluarkan dari syurga pada hari Jumaat. Kenapa Tuhan tak pilih hari lain? Menunjukkan hari Jumaat mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajaran daripada hadis ini yang boleh kita faham, hari Jumaat merupakan penghulu segala hari, di mana hari Jumaat banyak berlaku peristiwa penting. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, hari Jumaat diciptakan Adam, hari Jumaat dimasukkan Adam ke dalam syurga, dan hari Jumaat juga dikeluarkan Adam dari syurga untuk dilantik menjadi khalifah di muka bumi. Seterusnya di dalam hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana wudu'a thumma ata jum'ata fastama'a wa ansata rufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sesiapa yang berwudu, yakni mengambil air sembahyang dengan cermat, yang ambil air sembahyang dengan cermat teliti supaya rata, anggota itu dibasuh dengan rata. Setelah itu dia pun pergi ke masjid untuk mendengar khutbah dan bersembahyang Jumaat. Bila sampai di masjid, khatib berkhutbah, dia memberi perhatian kepada khutbah. Maka Nabi kata, orang ini diampunkan dosanya dalam tempoh antara 2 Jumaat. Bahkan Tuhan tambah lagi 3 hari, mana dalam tempoh 10 hari dosa-dosa kecil dia diampunkan oleh Allah. Dan Nabi kata, sesiapa yang bermain, yang tidak memberi perhatian kepada khutbah, sama ada dia bermain dengan, kalau zaman sekarang orang khutbah dia main Mesih. Ada setengah tu orang khutbah dia baca surat khabar,
Berat lagi orang khutbah, dia bercakap. Kadang-kadang setengah orang kita ni mari awal, sampai masjid awal, tapi tak naik ke masjid, duduk tepi kereta, duduk dalam kereta, duduk atas motor, dia berbual. Kemudian bila orang komak baru naik, malang. Sepatutnya bila kita mari, segera ke dalam masjid, dengar khutbah, duduk dalam masjid ini satu ibadat. Masuk masjid niat iktikaf, maya sunat tahiyatul masjid, dengar khutbah, kan banyak ibadat kita boleh buat. Tapi malang orang kita tak ambil peluang untuk buat kebajikan. Jadi Nabi kata sesiapa yang berwuduk di rumah dia ambil air sembahyang di rumah dia, kemudian dia tuh ke masjid, naik ke masjid untuk mendengar khutbah, untuk sembahyang Jumaat, maka Allah Ta'ala ampun dosa dia. Jarak antara dua Jumaat diampunkan dosa. Jumaat yang minggu lepas dengan Jumaat yang akan datang, diampunkan dosa dalam tempoh seminggu. Bahkan Nabi sebut sini wa ziyadatu salasati ayam, ditambah lagi 3 hari. Dalam tempoh 10 hari Allah mengampunkan dosa-dosa kecil orang itu. Orang yang bersungguh untuk sembahyang Jumaat, bersegera ke masjid pada hari Jumaat. Jadi hadis ini menunjukkan kelebihan hari Jumaat, banyak fadilat, banyak kelebihan. Antaranya Tuhan menyediakan keampunan kepada orang yang bersiap sedia dari rumah dia lagi, dengan wuduk yang sempurna. Setelah sampai ke masjid, terus je naik ke masjid. Ada juga orang kita, dia memang sengaja nak ambil air sembahyang di masjid, rugi ya. Kalau dia ambil air sembahyang rumah dia, dalam perjalanan dia mari ke masjid, dia berjalan dalam keadaan bersih, suci daripada hadas, kan bagus. Banyak kelebihan dia. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bersuci. Allah Ta'ala sayang orang-orang yang berwuduk ni. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratu ma bainahunna idza juttibatil kaba'ir. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sembahyang fardu yang 5, sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumaat seminggu sekali, dan puasa Ramadan setahun sekali. Jarak antara ibadat tersebut mengampunkan dosa. Maknanya tadi kita sembahyang maghrib, sekejap lagi kita akan sembahyang isyak. Jarak antara maghrib dengan isyak, kalau ada dosa, ada dosa-dosa kecil yang berlaku, maka bila kita sembahyang isyak, Tuhan ampunkan dosa kecil yang berlaku sebelum isyak tu. Kemudian antara isyak dengan subuh, bab Nabi sebut jarak antara dua sembahyang, antara subuh dengan zuhur, jarak antara subuh dengan zuhur ada dosa kecil yang berlaku, maka dengan sebab seseorang tu bersembahyang, maka ada dosanya
yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jum'atu ilal jum'ati, begitu juga jarak antara dua Jumaat. Jumaat minggu lepas kita sembahyang Jumaat, kemudian tiba pula Jumaat kita datang buat sembahyang Jumaat. Nabi sebut jarak antara dua Jumaat itu mengampunkan dosa seseorang. Wa ramadanu ila ramadana, begitu juga jarak antara dua puasa. Puasa tahun lepas dengan puasa tahun ini, dalam tempoh setahun sudah tentu kita ada melakukan salah dan silap, tetapi dengan sebab kita menunaikan kewajipan Ramadan, maka Allah memberi keampunan kepada kita. Jadi hadis ini menunjukkan kelebihan yang ada pada ibadat sembahyang dan kelebihan yang ada pada hari Jumaat dan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Jadi untunglah orang-orang yang mengambil peluang untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat yang kita lakukan bukan sahaja kita dapat pahala, tetapi ibadat itu juga dapat menghapuskan dosa yang kita lakukan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbari la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah menceritakan hadis ini. Wa an Ibnu Umar, dan begitu juga Ibnu Umar juga menceritakan hadis ini. Kedua-dua orang ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahawa mereka berdua telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika baginda berkhutbah pada hari Jumaat. Antara kata-kata Nabi berkata, mudah-mudahan orang ramai tidak turun-menerus meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa uzur. Kalau tidak, nescaya Allah akan tutup hati-hati mereka. Dan dengan itu jadilah mereka ni di kalangan orang-orang yang rugi, orang yang lalah. Nabi biambaran jangan ada di kalangan orang yang mengaku Islam tak sembahyang Jumaat, tak pergi sembahyang Jumaat. Kerana Nabi kata siapa yang meninggalkan Jumaat tanpa uzur, kalau dia tinggal Jumaat kerana uzur, maka itu tidaklah menjadi satu dosa. Umpama dia sakit, duduk di hospital, tak boleh nak keluar. Tapi kalau saja-saja malah sembahyang lain dia sembahyang, zuhur dia sembahyang, asar dia sembahyang, maghrib sembahyang,
jemaah malah lagi tak ada uzur. Nabi kata dibimbangi orang ini akan ditutup hati je. Menyebabkan dia tak nampak perkara benar itu benar. Dia tak nampak kesalahan itu satu kesalahan. Lalu dia seronok di atas kesalahan, turun meru dalam perkara yang salah. Mula-mula tinggal sembahyang Jumaat sekali, kemudian tinggal pula akhir-akhir dia rasa salah tinggal sembahyang Jumaat. Dia tak rasa satu dosa. Dah jadi gitu berat kita. Bila kita seronok melakukan kesalahan dan kita tak rasa bersalah, ini bahaya. Kita bimbang kalau kita mati begitu, mati dalam keadaan maksiat, mati tak kena deraka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nak dapat husnul khatimah kalau mati tak kena melakukan maksiat? Patutnya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik, mati mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga sebut berkenaan ada hari Jumaat, selain daripada kelebihan hari Jumaat, Nabi juga sebut ada hari Jumaat, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seseorang kamu hendak menghadiri sembahyang Jumaat, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Mandi sunat. Sunat kita mandi kerana nak hadir sembahyang Jumaat. Boleh pahala. Kita niat kita mandi tu, mandi sunat Jumaat kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Kita mandi tu dia beri pahala. Mandi itu dia ke satu ibadat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin, muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mandi hari Jumaat wajib kepada orang yang berhadas. Berhadapso. Kalau berhadapso dah wajib. Umpamanya orang yang bermimpi di waktu malam, keluar air mani, maka wajib dia mandi. Orang yang berjunub, ada pun mandi lain daripada itu, mandi kerana nak pergi sembahyang Jumaat, itu mandi sunat, bukan yang wajib. Ada pun yang berhadas besar, maka wajib dia mandi. Bila dia mandi wajib, tidak ada lagi mandi sunat. Wa an Sumrata radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslul afdal. Artinya dari Samrah radhiyallahu anhu, kata Samrah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwudu pada hari Jumaat dengan cara yang paling mudah,
Maknanya dia tak nak mandi. Kalau mandi dia payah pula, kena guna air banyak. Maka sudah memadai sah maya Jumaat dia. Tetapi barang siapa yang dapat mandi, maka mandi itu lebih afdal. Dia tak mandi daripada bangun tidur pagi, siapa akan waktu Jumaat ambil air semayang, pergi semayang Jumaat. Sehari tak mandi, maya Jumaat sah. Kalau tidak pada sah. Cuma yang terbaik antara ada nak semayang Jumaat, kita disuruh mandi. Sebab kita nak pergi ke orang ramah kan, kumpul dengan orang ramah, biar jaga adab, biar orang lain tak terganggu dengan kehadiran kita. Orang lain tak terganggu dengan kehadiran kita dengan sebab bau yang tak menyenangkan. Jadi sebab tu kita digalakkan supaya mandi dan pakai bau-bauan yang wangi. Tambahan pula di antara adab kita dengan masjid, Tuhan suruh pakai pakaian yang baik, tutup aurat. Seterusnya, wa an Salman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadakhinu min dughnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu bainal ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansutu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Dari Salman radhiyallahu anhu, kata Salman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apakah tidak seseorang lelaki mandi pada hari Jumaat, kemudian dia membersihkan tubuh badannya, mandi bersih supaya hilang bau-bau yang tak menyenangkan. Lepas mandi dia berpakaian kemah, dia meletakkan minyak pada rambutnya supaya kelihatan kemas, mengambil bau-bauan seperti minyak atar, minyak wangi, bedak dan seumpamanya. Kemudian dia terus pergi ke masjid. Sampai di masjid dia tak ganggu orang, dia tak ganggu orang yang ada di masjid, dengan cara dia buat bising atau sebagainya. Kemudian dia terus bersembahyang sunat tahiyatul masjid, ataupun dia melakukan ibadat-ibadat yang lain, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Kemudian apabila khatib berkhutbah, dia memberi perhatian kepada khutbah, dan seterusnya dia menunaikan sembahyang Jumaat. Maka Nabi berkata, sesiapa yang melakukan yang demikian, maka dia akan mendapat keampunan. Dia diampunkan dosanya dalam tempoh jarak antara dua Jumaat. Jadi ini di antara adab hari Jumaat, mandi, kemas badan, potong kuku supaya kelihatan rapi, kemahkan misai kuku, kemahkan rambut, sikat rambut dengan kemah, pakai yang sopan,
kemudian ke masjid, beri perhatian kepada khutbah sehinggalah selesai sembahyang Jumaat, maka orang ini akan mendapat kelebihan, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keampunan ni benda yang sangat penting. Kadang-kadang orang kita bila sebut keampunan daripada Tuhan ni nampak kecil. Bila keampunan Tuhan, maknanya kita selamat daripada azab Tuhan. Apabila mati seseorang manusia, seseorang itu sangat-sangat memerlukan keampunan daripada Allah. Sebab tu bila ada orang mati, orang mayat-mayat, setiap orang yang mayat-mayat itu minta supaya mayat itu diampunkan Tuhan, diampunkan dosanya. Jadi kadang-kadang orang kita bila sebut kelebihan, ganjaran yang Nabi sebut, bila seseorang tu buat begini-begini dapat keampunan Tuhan, orang kita rasa tak ada apa-apa. Sedangkan keampunan Tuhan inilah yang sangat-sangat diperlukan oleh setiap orang Islam. Bayanglah kalau kita tak dapat keampunan Tuhan, maka celakalah hidup kita. Sebab tu kita sangat-sangat memerlukan keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yawmal jum'ati ghuslal janabati thumma raha faka'annama qarraba badanah wa man raha fi sa'ati thaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati thalithati faka'annama qarraba qabshan aqrana wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'ati khamisati faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra. Dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang mandi hari Jumaat, dia mandi membersihkan badan macam orang mandi wajib. Orang mandi wajib dia kena rata kan, rata seluruh badan air. Jadi dia mandi macam mandi wajib, rata, menanggalkan kotoran dan bauan yang busuk pada badan dia. Kemudian dia pergi ke masjid, awal pergi ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Bila sampai di masjid, dia pergi ke sah hadapan. Ada orang kita mari awal, tapi duduk belakang. Rebutlah sah yang awal, sah hadapan. Ini Nabi kata siapa yang mandi, kemudian dia pergi awal ke masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid, seolah-olah orang ini korban dengan seekor unta. Kemudian kalau ada orang yang pergi kemudian daripada itu, seolah-olah dia korban seekor lembu. Dan ada orang yang datang lewat lagi daripada itu, seolah-olah dia korban dengan seekor kibas yang bertanduk.
Kibah yang mempunyai tanduk, mana kibah yang cantik, gemuk, ada tanduk. Dan Nabi kata, wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajah. Orang mari lewat daripada itu, hampirlah anak masuk waktu Jumaat, maka seolah-olah dia korban dengan seekor ayam. Dan sesiapa yang datang lagi lewat, hampir orang nak azan Jumaat, maka seolah-olah dia korban dengan sebiji telur ayam. Dan apabila bermulanya khutbah, maka tidak ada lagi perhitungan ini. Ada orang kita dia tunggu bila orang azan. Patutnya kita mari sebelum orang azan. Dia tunggu bila orang azan, bila orang nak bang. Tambah lagi kita baru pukul 12.30. Orang bang pukul 1.10. 1.10 kita pergi ya? Patutnya mari awal. Mari awal. Sebab duduk dalam masjid ni mempunyai kelebihan yang sangat banyak. Masjid ni rumah Tuhan. Sebab apa kita takut sangat nak mari masjid? Hak malam lagi mari awal, tapi tak naik ke masjid. Tunggu orang nak sembahyang baru naik. Ini orang menolak peluang, menolak tawaran daripada Tuhan untuk mendapat kelebihan. Jadi banyak kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat ini. Kemudian hari Jumaat juga mempunyai waktu yang dimustajabkan doa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyah wa athara biyadihi yuqalliluha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada para sahabat tentang kelebihan-kelebihan hari Jumaat. Di antaranya Nabi berkata, pada hari Jumaat ada suatu masa yang tidak akan ditemui oleh seseorang Muslim yang mendirikan sembahyang kemudian dia berdoa memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan memberi apa yang dipohonkan itu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya bahawa masa yang berkah itu terlalu pendek. Nabi kata hari Jumaat ada satu masa yang sangat-sangat dimustajabkan doa. Sesiapa yang berdoa pada masa itu nescaya diperkenankan oleh Allah. Tapi Nabi kata waktu itu adalah terlalu pendek. Dan Nabi tak sebut pagi ke, petang ke, tengah hari ke. Nabi tak sebut. Dalam hadis ini Nabi tak sebut masa mana. Tapi banyak orang buat andaian. Andaian macam-macam. Ada kata malam Jumaat, ada kata hari Jumaat, ada kata masa khatib nak naik mimbar, ada pendapat mengatakan masa khatib duduk antara dua khutbah, ada kata sebelum matahari jatuh hari Jumaat. Wallahu a'lam. Jadi terpulang kepada kita, kita nak guna peluang masa mana untuk kita berdoa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena ingat doa ni
Ada syarat-syarat dia untuk diperkenankan doa. Antaranya pastikan kita ni menunaikan kewajipan kita dengan Tuhan. Sembahyang tak tinggal. Hak fardu yang difardukan oleh Tuhan kita tak tinggal. Yang kedua, jaga makan minum. Sebab Nabi sebut, kalau makan makanan haram, minuman haram, memakai pakaian yang haram, bagaimana Tuhan nak memakbulkan doa? Kena jaga makan minum. Seterusnya, Abi Burdah Ibn Abi Musa Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah? Qala qultu na'am, sami'tuhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an yuqda as-salatu. Dari Abu Burdah bin Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhu katanya bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kata Ibnu Umar, adakah engkau pernah dengar ayahmu menceritakan sesuatu daripada Rasulullah berkenaan hari Jumaat? Lalu Abu Burdah berkata, ya, saya pernah mendengar ayah saya berkata sesuatu dari Rasulullah berkenaan hari Jumaat. Antaranya, kata Abu Burdah, masa yang dimustajakkan doa itu ialah ketika bermula khatib naik mimbar sehingga selesai sembahyang Jumaat. Dalam tempoh itu, itulah waktu yang dimustajakkan doa. Jadi dalam hadis ini ada sebut waktu yang dimustajakkan doa itu. Ayat itu ada antara khatib mula naik mimbar hingga selesai sembahyang Jumaat. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang kelebihan hari Jumaat dan adab-adab kita pada hari Jumaat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat kelebihan pada hari Jumaat, hari yang merupakan penghulu segala hari. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatul jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Mana-mana orang Islam yang mati pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, nescaya orang itu akan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat. Wallahu a'lam.